Amalan gaya hidup tidak sihat. Contohnya ialah tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun tidur lambat. Bukan itu sahaja, malas untuk bersenam juga merupakan contoh amalan gaya hidup tidak sihat. Gaya hidup tidak sihat yang seterusnya adalah tidak mengambil sarapan pagi. Kita sering membiarkan perut kita kosong di pagi hari. Secara tidak langsung, badan kita akan menjadi lemah dan perjalanan aktiviti akan terjejas. Berikut merupakan contoh-contoh amalan gaya hidup yang sihat. Amalan gaya hidup sihat yang pertama adalah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pengambilan makanan yang seimbang boleh diamalkan berpandukan piramid makanan. Amalan ini membolehkan otak dan tubuh badan kita menyerap nutrien-nutrien yang diperlukan. Gambar ini merupakan contoh piramid makanan. Semakin bawah arasnya, semakin banyak kuantiti yang diperlukan. Berikut merupakan contoh pengambilan makanan yang seimbang dalam satu sajian, iaitu 1/2 terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, manakala 1/4 terdiri daripada bijian dan 1/4 lagi terdiri daripada daging. Contoh gaya hidup sihat yang seterusnya ialah menjalinkan hubungan baik antara keluarga dan rakan. Antara kelebihan menjalin hubungan yang baik adalah dapat mengeratkan dan memperkukuhkan lagi hubungan, lebih disayangi dan disenangi oleh orang sekeliling, dan dapat memperolehi ketenangan minda dan emosi. Antara cara menjaga hubungan baik ialah sentiasa mencari masa untuk diluangkan bersama, menyelesaikan salah faham dan pertelingkahan dengan cara yang baik dan sentiasa bertanya khabar dan berkongsi perkembangan diri. Seterusnya, gaya hidup sihat yang ketiga adalah melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal bermaksud semua pergerakan tubuh badan yang menggunakan tenaga. Antara aktiviti fizikal adalah seperti futsal, badminton, dan boxing. Dalam tempoh MCO ini, kita juga boleh melakukan senaman ringan dalam rumah seperti yoga dan jogging. Aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan kecergasan dan menyenangkan emosi kita. Seterusnya, mengambil rehat yang mencukupi. Orang dewasa disyaratkan mendapat 7 hingga 8 jam waktu tidur setiap malam, 9 hingga 10 jam bagi remaja, dan sekurang-kurangnya 10 jam bagi kanak-kanak yang bersekolah. Waktu tidur yang cukup dapat merehat tubuh badan dengan secukupnya. Rehat yang cukup adalah penting untuk fungsi otak yang sihat, perbaikan emosi, kesehatan fizikal, sistem kriminal yang baik, kemampuan melaksanakan tugas harian, dan keselamatan. Yang kelima ialah menjaga kebersihan. Setiap hari badan kita akan terdedah dengan kuman dan kuman tersebut akan terkumpul sekiranya tidak dibuang atau dibersihkan. Penjagaan kebersihan terbagi kepada dua, iaitu kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Langkah mengekalkan kebersihan diri adalah dengan memboros gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, mandi setiap hari dan membasuh tangan sebelum dan selepas melakukan sebarang aktiviti. Kebersihan persekitaran pula boleh dilakukan dengan membersihkan kawasan rumah dan membuang sampah setiap hari. Ingat, kebersihan adalah salah satu kunci kepada kesihatan diri. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Terdapat pelbagai kepentingan dalam mengamalkan gaya hidup sihat ini. Antaranya ia dapat memastikan tahap kesihatan kita berada dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, gaya hidup sihat akan memberi faedah kepada kecergasan fizikal seseorang. Dengan melakukan aktiviti senaman secara kerap, kehidupan seseorang itu akan menjadi lebih sihat dan menceriakan. Pengamalan gaya hidup sihat ini juga dapat menstabilkan kesihatan mental dan juga dapat mengurangkan tekanan seseorang. Sebagai contoh, amalan berehat dan tidur dengan kadar yang mencukupi dapat mengurangkan tekanan dan menenangkan tubuh badan serta minda. Akhir sekali, pengamalan gaya hidup sihat ini juga dapat mendisiplinkan rakyat. Seseorang yang mengamalkan gaya yang positif akan sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga persekitarannya. Jadi, jelaslah bahawa amalan gaya hidup sihat ini amat penting kepada semua lapisan masyarakat untuk menikmati tahap kesihatan yang baik. Kesimpulannya, semua pihak harus berganding bahu memainkan peranan untuk mengekalkan amalan gaya hidup sihat. Kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan perlu ditingkatkan supaya setiap individu dapat mendisiplinkan diri, terutama dalam aspek pemakanan dan penjagaan kebersihan. Maka, semoga rakyat Malaysia mementingkan amalan gaya hidup sihat dalam menjalani kehidupan seharian, terutamanya dalam keadaan COVID-19 kini. Sekian, terima kasih.